بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. العلم الشرعي من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. Ilmu syariat ialah perkara yang paling utama untuk seorang Muslim itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. وقد جاءت الآيات والأحاديث في فضل العلم الشرعي. Terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu syarak. وهو من أعظم أسباب انشراح الصدر. Dan ini merupakan antara sebab utama yang akan memberi ketenangan kepada hati dan jiwa. حتى ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى Sehingga Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan في زاد المعاد dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ذكر أن من أعظم انشراح الصدر العلم. beliau menyebutkan bahawa antara sebab utama hati menjadi tenang dan hati terbuka kepada hidayah ialah kerana ilmu. وليس لكل علم، Dan bukan sebarang ilmu. إنما العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. Sebaliknya ilmu yang diwarisi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. حتى يكون القلب إذا قرأ كتب العلم أوسع من الدنيا وما فيها. Sehingga apabila seorang itu membaca ilmu agama, dia memperolehi seluas-luas ilmu dan sepenting-pentingnya. وقد ضرب السلف الصالح أروع الأمثلة في طلب العلم وفي عنايته به. Generasi salaf menjadi sebaik-baik contoh dalam menuntut ilmu. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير سلف لنا كان يهتم بالعلم. Nabi SAW menjadi sebaik-baik contoh bagi kita dan memberi contoh kepada kita tentang keutamaan menuntut ilmu. ومن اهتمامه بالعلم صلى الله عليه وسلم أنه كما جاء في صحيح البخاري كان يتدارس مع جبريل القرآن عليه الصلاة والسلام في كل سنة مرة. Dapat kita lihat bagaimana Nabi SAW memberi keutamaan kepada ilmu. Dalam Sahih Bukhari menyebutkan bagaimana beliau bertadarus dengan malaikat Jibril Al-Quran sekali setahun. وكان صلى الله عليه وسلم في سنته التي توفي فيها تدارس مع جبريل القرآن مرتين. Sehingga pada tahun baginda SAW wafat, beliau telah bertadarus dengan malaikat Jibril sampai 2 kali. والبخاري بوب بابا فقال باب التناوب في العلم. Dan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya ada menyebutkan sebuah bab tanawub في العلم. يعني عمر رضي الله عنه مرة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العلم، ويأتي الشخص الثاني يشتغل في مزرعته ثم يخبره بما علمه من الرسول صلى الله عليه وسلم. Imam Bukhari ada menyebutkan sebuah bab dalam kitab Sahih Bukhari, bab at-tanawub fil ilm, bermaksud bab bergile-gile menuntut ilmu. وأورد الإمام البخاري أثرا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. Ada disebutkan sebuah athar daripada Jabir radhiyallahu an, أنه سمع جابر رحل جابر رضي الله عنه شهرا كاملا إلى الشام من أجل أن يسمع حديثا واحدا من عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. Jabir pernah bermusafir selama sebulan untuk mendapatkan riwayat daripada Unais radhiyallahu anhu. وهذا مجاهد من التابعين. Dan Mujahid ialah seorang daripada kalangan tabi'in. يقول عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات. Aku telah membaca Al-Quran kepada على ابن عباس. Beliau telah membaca Al-Quran kepada Al-Abbas sebanyak 3 kali.
3 مرات أقفه عند كل آية وأسأله عنها. Dalam setiap ayat beliau berhenti untuk bertanyakan kepada Ibnu Abbas ilmu-ilmu yang berkaitan tentang ayat tersebut. وهذا الإمام البخاري رحمه الله إمام المحدثين في الحديث. Adapun Imam Bukhari, tokoh ulama hadis, صنف كتاب الصحيح في 16 سنة. beliau telah mengarang kitabnya Sahih Bukhari dalam tempoh masa selama 16 tahun. وهذا الإمام ابن منده رحمه الله Adapun Imam Ibnu Mandah خرج يطلب العلم وكان عمره 20 سنة. beliau telah keluar untuk menuntut ilmu ketika mana umurnya 20 tahun. ورجع إلى بيته وكان عمره 65 سنة. Dan beliau tidak pulang ke kampung halamannya melainkan ketika mana umurnya 65 سنة، ketika mana umurnya 65 tahun. يعني 45 وهو يطلب العلم في رحلة. 45 tahun beliau keluar menuntut ilmu. لهذا رفع الله ذكرهم. Kerana sebab-sebab inilah nama-nama mereka dijulang oleh dan dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. قال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya Allah meninggikan kedudukan darjat orang-orang yang beriman dan mereka yang menuntut ilmu. وهذا إمام المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله. Adapun tokoh ulama tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, حفظ القرآن وكان عمره 7 سنوات. beliau telah menghafal Al-Quran ketika mana umurnya 7 tahun. 7 سنوات. وأما الناس أصبح إماما وكان عمره 8 سنوات. Dan beliau menjadi seorang tokoh besar ketika mana umurnya 8 tahun. وطلب الحديث وكان عمره 9 سنوات. Beliau keluar menuntut ilmu hadis ketika berumur 9 tahun. وهذا الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى Imam Ibn Taymiyah rahimahullah pula, كان العلماء يسمعون به وكان عمره 11 سنة. para ilmuwan pada zamannya datang menuntut ilmu daripadanya sedangkan beliau ketika itu berumur 11 tahun. حتى جاء أحد العلماء وكان شيخ الإسلام صغيرا قال أين الفتى الحراني؟ Sehingga ketika mana datang seorang ulama besar bertanya, di manakah Fath Al-Harrani? فكتب العالم قال له صاحب يعني دكان الآن يأتي شيخ الإسلام من هذا الطريق. Beliau membuka bicaranya mengatakan, sebentar lagi akan datang ulama besar kita daripada arah sini, sambil mengisyaratkan ke suatu sudut. فنادى العالم ابن تيمية وكان عمره 11 سنة. Beliau menyebut nama Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang ketika itu berumur 11 tahun. وكتب العالم 11 حديثا. Dan beliau menulis 11 buah hadis. فنظر فيها شيخ الإسلام. Syekhul Islam melihat hadis-hadis tersebut. قال اسمع لي فسمعها. Beliau mengatakan, dengar daripada aku. ثم كتب العالم 11 حديثا مرة أخرى. Ulama tersebut menyebut hadis-hadis yang lain pula. ثم نظر فيها شيخ الإسلام فقال اسمع لي فسمعها. Syekhul Islam Ibn Taymiyah melihat hadis-hadis tersebut dan mengulang bacaan hadis-hadis itu kepada ulama itu. فقال العالم بعد المرة الثالثة لئن عاش هذا الفتى. Ulama itu mengatakan sudah mendengar hadis-hadis itu dibacakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, sekiranya anak muda ini umurnya panjang,
قال ليكونن له شأن عظيم. beliau akan menjadi seorang tokoh besar di kemudian hari. ولا نذهب إلى الآن القرن الحديث. Sekarang kita berbicara tentang zaman sekarang pula. الشيخ الألباني رحمه الله ليس عربيا. Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau bukan seorang Arab. وهو يقول عن نفسه، Beliau apabila berbicara tentang dirinya, يقول إن جنس العرب أفضل من العجم. beliau Syekh Al-Albani mengatakan sesungguhnya orang-orang Arab secara amnya lebih baik daripada orang-orang ajam yang bukan Arab. وقد يكون من العجم من هو من أفضل من العرب. Tetapi dalam masa yang sama barangkali ada daripada kalangan orang-orang yang ajam individu-individu yang lebih bagus daripada orang-orang Arab. كما أقول الرجال أفضل من النساء وقد يكون من النساء أفضل من الرجال. Hal ini seperti mana kaum lelaki lebih utama daripada kaum wanita, tetapi tidak menafikan kemungkinan ada wanita, individu-individu wanita yang lebih bagus daripada lelaki. وانظر كيف رفع الله الشيخ الألباني. Lihat bagaimana Allah meninggikan kedudukan darjat Syekh Al-Albani. يذكر الإمام الألباني مع البخاري. Nama beliau disebut bersama dengan Imam Bukhari. ويذكر مع الإمام الترمذي. Di samping Imam Tirmidzi. ويذكر مع الإمام مسلم. Dan Imam Muslim. رفعه الله عز وجل بالعلم الشرعي. Kedudukan darjat beliau telah ditinggikan oleh Allah kerana ilmu syariat yang beliau bawa. وهذا من فضل العلم أن الشيخ الألباني رحمه الله لا تمر لحظة ولا ثانية إلا ويقول أحد المسلمين ذكره الشيخ الألباني رحمه الله. Dan kita lihat bagaimana dari masa ke semasa apabila disebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesudahnya disebut demikian dinyatakan oleh Syekh Al-Albani. لهذا له قصة عجيبة حصلت له لما كان في دمشق. Ada sebuah kisah yang menarik berlaku kepada Syekh Al-Albani ketika beliau menetap di Damsyik, Syria. قصة الورقة الضائعة. Kisah halaman kertas yang hilang. كان يقرأ في المخطوطات فضاعت له ورقة. Ketika mana beliau melakukan kajian kepada buku-buku manuskrip, beliau mendapati sebuah halaman hilang daripada salah satu manuskrip yang ada. فقرأ 10,000 مخطوطة. Kesudahannya beliau membaca 10,000 naskah manuskrip. يبحث عن هذه الورقة الضائعة. Kerana ingin mendapatkan satu halaman yang hilang itu. لابد أن نطلب العلم. Ini semua menunjukkan keutamaan dan betapa perlunya kita menuntut ilmu. نعلم المسلمين في أمور التوحيد. Untuk kita mengajar kepada umat Islam perihal tauhid. ونقرأ جميعا الكتب العظيمة ككتاب القواعد الأربع للشيخ محمد بن عبد الوهاب. Dan kita menelaah kitab-kitab karangan ulama seperti Al-Qawaid Al-Arba'ah karangan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. قواعد عظيمة. Kaedah-kaedah utama dan besar. ذكرت هذه القواعد في كتاب الله. Dinyatakan kaedah-kaedah ini dalam Al-Quran. وللشيخ الفوزان شرح عليها. Syekh Al-Fauzan ada mensyarahkan kitab ini. ونقرأ كتاب التوحيد. Demikian perlunya kita membaca kitab tauhid ونعلم الناس. dan mengajarnya kepada manusia, kepada masyarakat. وإذا علمنا الناس، إذا كنا في قرية إذا سمعوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا تقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قل الآية وقل الحديث. Dan apabila kita mengajarkan kitab ini kepada masyarakat awam, tak semestinya kita menyebutkan nama Syekh Muhammad Abdul Wahab, memadai dengan kita menyebut firman Allah dan hadis yang beliau bawakan dalam kitabnya. لأن بعض الناس يرد الحق إذا سمع محمد بن عبد الوهاب. Kerana tak dinafikan ada sebahagian manusia menolak
kebenaran itu hanya semata-mata kerana ia datang daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. ونعلم الناس في أمر الوضوء. Demikian kita mengajar masyarakat tentang wudu, tata cara wudu. فقد كان الصحابة كعثمان رضي الله عنه وعبد الله بن زيد يعلمون الناس الوضوء. Sebahagian sahabat seperti عثمان وعبد الله بن زيد. Uthman dan Abdullah bin Zaid mengajar masyarakat tata cara wudu. يعلمونهم بالفعل. Mengajar secara praktikal. ونجتهد في العلم لو الشيء قليل، لو كان الأمر قليلا ينفع بإذن الله عز وجل. Kita belajar dan barangkali perkara itu sedikit tetapi manfaatnya besar dengan izin Allah. ولا يعني ننشغل عن العلم بسبب الدنيا. Jangan sekali-kali kita disibukkan daripada menuntut ilmu kerana dunia. نجمع بينهما Kita himpunkan kedua-dua kebaikan كما جمع بينهما عبد الله بن المبارك رحمه الله. seperti yang dilakukan oleh ulama Abdullah bin Mubarak. فقد كان من أغنياء الدنيا ومن علماء الدنيا. Beliau seorang yang kaya raya, dalam masa yang sama seorang ulama besar. وإذا اهتممنا بالعلم رزقنا الله. Dan sekiranya kita mengutamakan ilmu, nescaya yakinlah Allah akan mengurniakan rezeki kepada kita. واهتممنا بالعبادة بالصلاة سيرزقنا الله عز وجل. Jika kita memberi perhatian kepada ibadah, solat dan yang lain, yakinlah Allah akan memberi rezeki kepada kita. الله يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. Allah mengatakan, dan perintahkanlah keluargamu untuk solat dan teguhlah dalam menyuruh mereka. لا نسألك رزقا نحن نرزقك. Kami tidak meminta rezeki daripada engkau, sebaliknya kamilah yang akan mengurniakan rezeki. ولا بد أن نتعلم اللغة العربية. Demikian perlunya kita belajar bahasa Arab. وأعظم كتاب في اللغة العربية Sebaik-baik kitab untuk kita belajar bahasa Arab في اللغة القرآن الكريم. ialah kitab Al-Quran. القرآن الكريم نقرأ القرآن ونأخذ معاني مفردات القرآن من أنا سأرسل الكتاب إلى الأخ أمير. Kita baca Al-Quran dan sambil-sambil itu kita melihat perkataan-perkataan yang terdapat dalam Al-Quran untuk kita memahami perkataan-perkataan tersebut. كثير من الناس ومن الذين لم يتعلموا اللغة العربية تعلموا اللغة العربية من القرآن. Ramai daripada umat Islam yang mempelajari bahasa Arab melalui kitab suci Al-Quran. ونتعلم اللغة أيضا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. Demikian kita mempelajari bahasa Arab melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. لأن الله عز وجل آتى محمدا صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. Ini kerana Allah telah mengurniakan himpunan perkataan-perkataan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. ونقرأ كتب في اللغة العربية ككتاب الشذرة الذهبية. Demikian kita boleh membaca kitab-kitab dalam bahasa Arab seperti kitab Asy-Syadhrah Al-Dhahabiyah لأبي حيان الأندلسي. karangan Abu Hayyan Al-Andalusi. كتاب لطيف يسير. Kitab yang ringkas dan mudah. وإن أردتم درسا Sekiranya kita mahukan kelas, نتعاون نحن وإياكم عن طريق برنامج زوم. saya mempunyai kesediaan untuk mengajar al-lughah yani الذي يريدون. saya ada kesediaan untuk mengajar kelas untuk bahasa Arab, kelas bahasa Arab melalui aplikasi Zoom. لأن الله أمرنا بالتعاون. Kerana tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita saling bekerjasama. فقال وتعاونوا على البر والتقوى. Allah mengatakan, dan tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan ketakwaan. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Dan jangan sekali-kali bersekongkol dalam hal-hal dosa dan permusuhan. وأخيرا Akhir kata, إذا نصرنا دين الله sekiranya kita menegakkan agama Allah, نصرنا الله. Allah akan memberi kemenangan kepada kita. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menegakkan agama Allah,
ينصركم الله. Allah akan mengurniakan kemenangan kepada kamu. ولا يشغلنا الجوال عن طلب العلم. Jangan pula kita sampai disibukkan oleh handphone daripada kita menuntut ilmu. لا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. Jangan kita gantikan sesuatu yang hina dengan apa yang lebih utama. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.